Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Azura Nabila binti Idris, pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Terolak Selatan. Pada hari ini saya akan membuat resensi buku yang berjudul Beraraklah Awan Pilu. Buku ini mengandungi 246 muka surat dan 15 bab. Buku ini diterbitkan pada 2005. Penulis buku ini ialah Abdul Latif Talib. Beliau dilahirkan di Negeri Sembilan pada 2 Jun 1954. Nama samaran beliau ialah Pak Latif. Penulis sepanjang masa dan aktif menulis cerpen, drama TV, puisi, rencana dan akhir sekali novel. Sejak 2007, beliau menumpukan penulisan novel sejarah PTS. Sebanyak 30 buah novel telah dihasilkan. Sehingga kini, beliau telah mendapat pengiktirafan dan penghargaan dari pelbagai pihak. Novel Randa Ruai dan novel remaja Beraraklah Awan Pilu ini telah mendapat tempat pertama Peraduan Menulis Sastra dan Budaya Sarawak dan Hadiah Sastra Utusan pada 2005. Penulis telah menghasilkan novel pahlawan Islam iaitu Salahuddin Ayub, Khalid Walid, Tariq Ziyad dan akhir sekali Ikramah Abu Jahal. Novel Beraraklah Awan Pilu ini mengisahkan seorang lelaki yang bernama Syafiq ingin mencari ayahnya di Brunei dengan hanya sekeping gambar sukar dipercayai oleh orang ramai. Syafiq merupakan seorang remaja lelaki dengan hanya lepasan you, sanggup memperjudikan nasib demi mencari ayah kandungnya. Syafiq akan menunjukkan sekeping gambar ayahnya kepada setiap orang yang dijumpai untuk bertanya kepada mereka bahawa mereka mengenali ayahnya ataupun tidak. Sehinggalah satu hari, Syafiq tersempak dengan seorang gadis yang bernama Marisa yang berada dalam keadaan gelisah kerana kereta miliknya rosak. Tanpa berfikir panjang, Syafiq ingin membantu membaiki kereta Marisa. Akan tetapi, Marisa menunjukkan sikap marah dan protes kepada Syafiq kerana menganggap Syafiqlah yang merosakkan keretanya tanpa sebarang bukti. Lalu pergi meninggalkan Syafiq. Semasa kejadian, dompet Marisa telah terjatuh dan diambil oleh Syafiq. Syafiq ingin memulangkan dompet Marisa lalu pergi ke rumah Datuk Mansor. Gerak hati Syafiq mengatakan bahawa Datuk Mansor ialah bapa yang dicari selama ini. Setelah beberapa kali, Syafiq bertanya kepada Datuk Mansor bahawa pernahkah dia berkahwin dengan seorang perempuan yang menetap di Malaysia. Namun, Datuk Mansor enggan menjawab. Dia memberi pelbagai alasan kepada Syafiq. Oleh kerana ini, Datuk Mansor berasa serba salah kerana telah mempermainkan perasaan seorang wanita iaitu Kalsum. Datuk Mansor membuat keputusan ingin memberitahu perkara yang sebenar kepada Syafiq. Dia memberitahu bahawa dia pernah berkahwin dengan seorang perempuan yang bernama Kalsum yang menetap di Malaysia, ibu kepada Syafiq. Namun, atas desakan yang berlaku terhadap dirinya, dia terpaksa meninggalkan Kalsum ketika sedang mengandungkan Syafiq. Di sini menunjukkan bahawa benarlah Datuk Mansor ialah bapa kepada Syafiq yang dicari oleh Syafiq selama ini. Berdasarkan novel yang telah saya baca ini, terdapat kelemahannya tersendiri iaitu Marisa. Marisa mempunyai sikap yang buruk kerana terlalu mudah bersangka buruk terhadap Syafiq dengan mengatakan bahawa dia telah merosakkan keretanya tanpa sebarang bukti. Selain itu, Datuk Mansor juga mempunyai sikap yang negatif kerana telah mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang suami dan meninggalkan Kalsum ketika sedang mengandungkan Syafiq. Di samping itu, novel ini terdapat juga kelebihannya tersendiri iaitu Syafiq. Syafiq merupakan seorang anak yang bertanggungjawab dan tabah ketika mengharungi apa jua halangan demi mencari ayah kandungnya. Setelah itu, pengajaran yang boleh diperoleh daripada buku ini ialah kita seharusnya kuat dan tabah ketika mengharungi apa jua halangan demi mencapai matlamat yang dikehendaki. Selepas itu, kita juga seharusnya berfikir sebelum bertindak agar tidak melakukan kesilapan. Akhir kata, sebagai penutup bicara saya ini,
saya sangat menggalakkan golongan remaja dan orang ramai untuk membaca buku ini kerana mereka akan memperoleh banyak manfaat. Sekian, terima kasih.